Assalamualaikum Ernie Sofina. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan rakan-rakan yang bertugas pagi ini semuanya sihat walafiat. Alhamdulillah. Itulah yang kita diharapkan agar semua rakan-rakan kita ini berada dalam keadaan sehat dan juga dapat meneruskan pekerjaan. Baiklah Ernie, sebentar tadi kami berlintas langsung dengan rakan kita yang berada di daerah Belain dan ingin kami bertanyakan kepada Ernie pula mengenai bagaimana Ernie memanfaatkan cuaca panas yang kita ini hadapi pada masa ini. Ya, kalau saya sendiri memang setiap kali cuaca panas memang akan membuka segala tabuk dan pakaian-pakaian yang digantung arah serung-serungan memang akan dikeluarkan. Jadi peluang untuk menjamur-jamur lah. Saya setuju. Kalau saya akan menjamur segala kapet akan dikeluarkan dijamur. Kalau dulu Ernie, kalau di kampung-kampung, kalau nininya kalau panas-panas lurusnya cuaca ni untuk menjamur ikan masin, menjamur bubuk, dibuat belacan dan sebagainya. Jadi dapat dimanfaatkan cuaca itu sebenarnya. Betul. Tapi jangan lupa untuk menutup ikan-ikan masin itu. Takut je kucing-kucing itu kekanyangan ni orang. Kanyang kucing makan. Baiklah, tidak sabar saya mendengarkan perkongsian daripada daerah Tutong dan terima kasih atas perkongsian tadi Ernie. Dan apa kata kita saksikan saja ni bahan-bahan dan juga info semasa daripada rakan kita dari daerah Tutong. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Dani dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersua di hujung minggu ini. Seperti biasa akan berkongsi antara info semasa dan juga satu pakej program akan kami kongsikan juga kepada audio hari ini. Baik, alhamdulillah keadaan cuaca mengizinkan beberapa kegiatan juga diadakan pada hari ini. Antaranya ialah pada pagi ini diadakan upacara menaikkan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 bagi Majlis Perundingan Kampung Kriam dan Majlis Perundingan Mukim Kriam yang diadakan pada pukul 8.30 pagi ini dan acara ini diadakan bertempat di Balai Raya Kampung Kriam Tutong. Jadi satu acara yang berlangsung di Kampung Kriam dan satu lagi info yang ingin kita kongsikan Auda. Pada hari ini merupakan hari terakhir untuk menghantar barangan sumbangan dalam projek Fathul Barakah 5.0 sempena kedatangan bulan Ramadan 1445 Hijrah. Jadi bagi daerah Tutong, Auda boleh menghantar barang sumbangan ke unit dakwah daerah Tutong dan ianya dibukakan pada pukul 8.30 pagi sehingga 4 petang dan untuk keterangan lanjut juga BIS kita boleh menghubungi talian 4222 425. Jadi dua info mengenai dengan acara yang berlangsung pada hari ini dan seterusnya kita beralih dulu menyaksikan pakej program yang kami sediakan untuk Auda dari daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, ketika ini saya bersama dengan Pakcik Haji Sisa untuk membawa saya mencari buluh. Kerana untuk pakej program kali ini kita ni akan memfokuskan kepada permainan tradisional yang menggunakan buluh dan secara kelazimannya memang dari dulunya pun orang dulu-dulunya menggunakan alat-alat ataupun barang-barang semula jadi ni daripada hutan lah khususnya untuk membuat permainan. Jadi masa ni kami akan mencari buluh. Jadi Pakcik, buluh apa yang kita cari ni? Pagi ini kita akan mengambil buluh abang. Itu yang sesuai untuk dibuatkan sama sekali untuk permainan sugang. Permainan sugang. Jadi untuk kali ini kita ingin memfokuskan lebih daripada satu permainan tradisional, Pak? Ya, boleh dibuat bermacam-macam permainan tradisional yang kita ni akan lihat nantilah. Okey tu, insya-Allah. Jadi macam mana ni buluh abang? Macam mana usulnya? Buluh abang ni ia ada ada berapa besar, ya sedang besarnya, ya itu sesuai untuk untuk dibuatkan permainan. Bang, jadi tanpa buang masa, bakaslah Pakcik. Gimana? Okey, silakan. Sana tadi apa? Bakaslah. Setelah selesai kami mengambil buluh, suli atau ranting buluh perlu dibuang terlebih dahulu menggunakan pemarang.
bertujuan untuk memudahkan genggaman para pengendali permainan tradisi dari buluh serta untuk mengelak sebarang kecederaan pada tangan. Buluh mempunyai miang pada batangnya, oleh itu secara tradisinya, penggunaan daun tarap atau daun ampalas kering sering digunakan untuk membersihkan buluh dari miangnya. Ia berfungsi seakan kertas pasir dan sebaiknya menggunakan permukaan belakang daun kerana ia lebih kasar dan mempunyai tulang daun yang sesuai digunakan untuk menggasa buluh. Kami akan membuat senapang lastik. Jadi membuat senapang lastik ini selain kita ni menggunakan buluh, kita juga menggunakan rotan. Ini tah rotan yang telah pun diambil lebih awal. Selain pada rotan, ada tidak alat-alat yang boleh digunakan? Selain daripada rotan ini, boleh kita gunakan akar yang elastik, yang betul? yang keras. Keras dan dapat dilentur macam mana itu. Yang boleh dilingkuk-lingkuk yang betul. Jadi ini kira fungsinya sebagai apa ni? Sebagai untuk pengatik ni lah. Cara-cara untuk membuatnya, pertama sekali buluh dipotong kira-kira lebih kurang 30 cm panjang sebagai badan senapang. Kemudian ditebuk satu lubang kecil di hadapan dan belakang buluh. Namun pastikan jarak antara lubang kecil tersebut adalah lebih kurang 1 inci tinggi bertentangan antara satu sama lain bertujuan sebagai penahan rotan. Seterusnya ditubuk buluh, diberi ruang sederhana besar di bahagian tengah untuk memasukkan peluru. Satu lubang kecil ditebuk di bawah lubang besar untuk meletakkan dan mengunci rotan yang berfungsi sebagai pemicu senapang. Rotan diperlukan sebagai pemasek atau dijadikan sebagai picu untuk melepaskan peluru. Cara untuk memainkannya, buah simpur digunakan sebagai pelurunya. Kemudian ditolak picu rotan ke atas untuk melepaskan peluru buah simpur. Permainan ini dahulunya amat popular di kalangan kanak-kanak lelaki, masyarakat Murut dan Kedayan pada sekitar tahun 50-an hingga 60-an. Permainan tradisi seterusnya ialah senapang pancit air. Dua jenis buluh digunakan, iaitu buluh abang yang bersaiz tebal dan buluh badan yang bersaiz kecil dan juga potongan kain. Buluh abang dipotong kira-kira 1,5 kaki dan pastikan hujung pangkalnya mempunyai buku, manakala hujung pangkal yang satu lagi tiada bukunya. Pada permukaan hujung buluh yang berbuku, ditebuk ruang kecil untuk mengeluarkan air. Manakala bagi buluh badan, ia dipotong lebih panjang ukurannya dari buluh abang. Hujungnya dibelah dua, lebih kurang seinci untuk memasukkan potongan kain, dililit dan diikat kain tersebut di hujungnya dan dimasukkan ke dalam buluh abang. Peranan buluh ini adalah sebagai pam dan pemancut air. Cara untuk memainkannya, masukkan air ke dalam buluh besar melalui lubang kecil di hujung buluh. Setelah itu, ditolak picunya berupa buluh badan untuk menembak keluar air. Konsep permainan ini, pemain akan bersembunyi dari pihak lawan dan individu atau pasukan yang terkena tembakan air dikira kalah. Baik, ini kami akan membuat sugang. Jadinya, apa cik kalau kita ni membuat sugang ni, ada indah macam tips-tips ataupun perkara penting yang perlu kita ni ambil tahu? Okey, pertama sekali kalau kita nak ambil untuk sugang, yang di bawahnya ni mesti ada bukunya ni. Ada buku. Tujuannya, kalau ada buku ni, tanah akan masuk. Ya, jadi tanah itu akan masuk ke dalam, buluh ni akan pecah. Jadi itulah sebabnya mesti ada bukunya di bawah ni. Pasal bukunya ni kalau kita ni lihat, ia mempunyai karakteristik yang menutup, menutup lubang atau menutup lubang. Menutup lubang itu. Kalau anda dia ditutup, ia akan masukkan tanah ke dalam. Okay, kalau kita ni tahu je buluhan ni ia mempunyai ruang di dalam itu kan. Di dalam kosong ya, kosong. Sebab kan itu kita ni perlukan bukunya di bawah ni. Untuk membuat sugang, buluh dipotong kira-kira tinggi dalam 6 kaki panjang bagi sepasang sugang. Seterusnya, ditebuk lubang di bahagian hadapan dan belakang buluh. Namun pastikan sukatan tinggi adalah tidak sama. Diraut permukaan lubang tersebut dan seterusnya
dimasukkan batang kayu simpur laki atau kayu-kayu lain yang sesuai dan keras sebagai tempat pemijak atau pelumakannya. Tinggi pelumakan daripada tanah lazimnya 1 kaki ke atas. Cara untuk mengendalikannya, letak kedua-dua kaki di tempat kayu pelumakan yang bercabang. Lalu si pemain akan menjalankannya mengikut pergerakan kaki semasa berjalan. Bagi pemula memang agak sukar untuk mengendalikannya, namun permainan ini menguji kepandaian pemain untuk mengimbangi badan. Allahu Akbar. Ya udah, bukannya mudah. Rupanya sugangan ini mudah. Okey. Yang perlukan keseimbangan dan juga tadi pacinya mesti ringankan badan. Mungkin sebabkan saya kali pertama mungkin agak sukar. Dan sebenarnya Pakcik selama kita ni membuat tadi juru kamera kita ni tu selalu ketawakan saya Pak. Jadi saya mencabar salah seorang juru kamera kami untuk mencuba sugang. Tadi macam ni orang macam mahir banar. Dia membagi saya bimbingan Pak tadi. Jadi saya ingin cuba mencabar. Kita ni panggil salah seorang salah seorang Pak. Mungkin kita ni boleh melihat macam mana usulnya dia mencuba permainan tradisional sugang. Difahamkan juga juru kamera sini tah. Ini Tuan Haji juru kamera kami ni berusia dalam lingkungan 20-an, jadi merupakan generasi yang baru lah tu. Mungkin beliau tidak pernah melihat permainan sugang. Walaupun tadi yang membagi bimbingan arah saya macam orang pro sudah. Tapi ini kita ni cuba menguji ke dia. Dia tadi ketahuan saya. Kita ni serahkan arahnya. Okey, cuba. Okey, Pakcik mungkin boleh pegangkan. Baru first time je. Dia pun baru kali pertama je cuba. Okey. Cuba bismillahirrahmanirrahim. Jaga gugur. Okay, boleh browser kan ni? Boleh. Okey. Lepas tu kau angkat sama-sama kaki sama tangan. Okey, up. Okey, lepas itu angkat lagi. Kaki sama tangan sama-sama. Lagi. Berkawat. Lagi. Tapi kalau dilihat memang sebenarnya sukar. Kalau kita ni melihat saja mencubanya, kalau mencuba memang sukar, tapi kalau secara teoretikal sebenarnya agak mudah. Jadi saya harap dengan bahan ini dapatlah memberi manfaat khususnya kepada generasi-generasi baru yang mungkin dah pernah melihat permainan-permainan tradisional daripada Buluhan ni. Jadi saya kira sampai di sini saja kita bersama. Sekian ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.